Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas, maka saya harap anda boleh membantu memberitahu saya menerusi mesej ya. Baik. Hari ini tajuk dia penting, menarik, iaitu pendedahan penuh motif sebenar langkah Sabah. Jadi ketidakstabilan Sabah ni yang dicetuskan oleh satu subahat melibatkan beberapa ahli UMNO yang diketuai Bung Mokhtar, dan juga adun-adun warisan ni saya pendekkan sebagai langkah Sabah. Okey, jadi motif sebenar langkah Sabah saya akan dedahkan hari ini, dan sebab ya hubungan antara Zahid dan Anwar berdasarkan sumber saya sudah mula regang. Jadi apa sebenarnya yang sedang berlaku? Baik. Kalau saudara-saudari masih ingat, ada 5 ahli parlimen termasuk Haji G ya, iaitu Ketua Menteri Sabah, yang telah keluar dari Parti Bersatu. Ya, jadi mereka seharusnya kosongkan kerusi di Dewan Rakyat sebagai ahli Dewan Rakyat. Okey, jadi speaker pun sudah dimaklumkan oleh Bersatu bahawa mereka perlu kosongkan kerusi. Ya, ini berdasarkan undang-undang anti lompat parti. Okey. Jadi walaupun Haji G dan 5 MP yang bekas Bersatu ni mendakwa sebenarnya mereka tak perlu kosongkan kerusi ya, kerana mereka bertanding di pilihan raya umum sebagai ahli GRS, bukannya ahli Bersatu. Jadi walaupun mereka keluar Bersatu, mereka masih kekal ahli GRS, dan oleh itu dari sudut undang-undang anti lompat parti mereka dikira tidak lompat parti. Tetapi ini adalah satu perkara yang saya rasa kita biarkan pakar perundangan untuk jelaskan. Yang penting kita tahu bahawa mereka telah keluar parti Bersatu, dan Bersatu sudah maklumkan kepada speaker supaya kerusi mereka sewajarnya dikosongkan. Baik. Jadi saya difahamkan Zahid yakin bahawa mereka akan perlu kosongkan kerusi. Jadi oleh sebab itu, apabila 5 MP ni yang bekas Bersatu ni keluar kosongkan kerusi Dewan Rakyat mereka, maka akan tercetus 5 pilihan raya kecil kawasan parlimen. Okey. Jadi kalau UMNO bertanding, semestinya akan kalah. Sekarang kedudukan UMNO ni saya kira 10 kali ganda lebih teruk berbanding PRU 15. Ya, sebab dia kencing penyokong dia buat banyak penipuan. Sekarang ni memang confirm dia akan kalah. Pakatan Harapan juga begitu juga, mereka akan kalah. Ya, sebab sama juga rakyat ditipu, Zahid dinaikkan jadi timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi semestinya ya, buat masa inilah semestinya 5 kerusi ini akan dipegang oleh Perikatan Nasional. Okey. Tetapi saya difahamkan Zahid nampak peluang untuk menang. Jadi bagaimana nak menang kalau prestasi BN ni memang dah teruk, orang dah tak terima Barisan Nasional. Bagaimana nak menang? Untuk menang amat penting bagi Barisan Nasional menguasai jentera pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah. Dan untuk menguasai jentera pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah, maka Ketua Menteri haruslah menjadi Ketua Menteri dari UMNO. Dan Ketua Menteri dari UMNO, walaupun melibatkan Bersatu dan sebagainya, kira jentera pentadbiran berada secara tidak langsung di bawah pengaruh UMNO ya. Dan Bung Mokhtar adalah orang Zahid. Bung Mokhtar dulu pada satu ketika dulu dia nak jadi Ketua Menteri, tetapi setelah GRS ditubuhkan, setelah kesepakatan dicapai antara Bersatu dan UMNO, maka Bung Mokhtar beri laluan kepada Haji G. Jadi semestinya kalau Zahid merestui langkah Sabah ni, dia hendak orang dia jadi Ketua Menteri. Jadi sebab itulah langkah Sabah ini diketuai oleh Bung Mokhtar, orang Zahid. Dan jangan nak beritahu saya
langkah Sabah ni yang dicetuskan oleh Bong Mokhtar, orang Zahid, ya, tidak direstui oleh Zahid. Kerana Presiden UMNO perlu bertanggungjawab kerana ini adalah tindakan UMNO. Ya, apabila Bong Mokhtar selaku pengerusi UMNO Sabah membuat pengumuman semua ahli UMNO tarik sokongan terhadap Haji G, mesti ianya adalah sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan kepada Presiden UMNO. Sekiranya Zahid tidak bersetuju, dia boleh katakan tidak bersetuju, tetapi sehingga sekarang senyap. So ini langkah Sabah ni, dia lebih kurang langkah Bong Mokhtar dan direstui oleh Zahid. Okey, untuk menstabilkan kerajaan negeri Sabah. Jadi saya berhenti setakat itu. Jadi kita dah tahu motif dia, dan apa yang lebih penting, kita tahu bahawa PRU15 telah tidak membawa kestabilan, kerana selagi ada Zahid dan orang-orang dia, selagi itulah akan berlaku pengkhianatan dan usaha tumbang menumbang kerajaan negeri. Ya, jadi anda dah kena kencing lagi. Okey. Tetapi sekarang ni isu dia di dalam UMNO ni, majoriti MP, majoriti ADUN, majoriti ketua bahagian tak sokong Zahid. Jadi jika Zahid atau Bong Mokhtar cetuskan langkah demikian, ianya tidak akan mendapat sokongan semua MP, semua ADUN. Sebab itu semalam bila Bong Mokhtar membuat pengumuman bahawa kononnya Barisan Nasional sudah tarik sokongan terhadap Haji G, itu hanya Bong Mokhtar yang kata. Tetapi sebenarnya kita perlu lihat kenyataan ADUN-ADUN sendiri. Dan hari ini 5 ADUN UMNO sudah mengeluarkan kenyataan mereka terkejut dengan tindakan Bong Mokhtar. Maknanya Bong Mokhtar menipu semalam. Dan saya difahamkan bukan 5 ADUN, lebih banyak ADUN daripada Barisan Nasional sebenarnya tidak menyokong gerakan ini, kerana ianya gerakan Zahid dan mereka menentang Zahid. Jadi pendek kata, langkah Sabah ni nampaknya akan gagal. Tapi langkah Sabah ni direstui oleh Zahid. Sekarang ni timbul persoalan, adakah Anwar terlibat dalam langkah Sabah ni? Okey, sebab GRS ni dah isytihar sokongan terhadap Anwar. Haji G dah isytihar sokongan terhadap Anwar. Jadi saya nak dedahkan hari ini bahawasanya Anwar tidak terlibat dalam langkah Sabah. Bohong jika ada pihak yang berkata ini adalah subahat antara Anwar dengan Zahid untuk menstabilkan kerajaan Haji G supaya menteri besar, ketua menteri ditukar kepada ketua menteri UMNO yang rapat dengan Zahid supaya Zahid dan Anwar dapat kawal Sabah. Bohong. Okey. Hakikatnya ini adalah langkah Bong Mokhtar, dan secara tidak langsung oleh kerana Zahid adalah Presiden UMNO, ini adalah langkah Zahid. Maknanya hubungan Anwar dengan Zahid dah regang. Saya juga difahamkan Anwar sudah mengambil pendirian tidak akan sekali-kali mencampuri urusan mahkamah atau kes jenayah Zahid di mahkamah. Saya juga difahamkan Anwar tidak akan mengambil pendekatan tidak mencampuri urusan pemilihan presiden dalam UMNO. Okey? So mengapa? Sebab jangan lupa ya, Anwar pernah dikhianati oleh Zahid sebelum ini. Dan anda lihat di Sabah, Zahid sudah mula gerakan dia, ataupun secara tidak langsung orang Zahid sudah mulakan gerakan dia. Okey, untuk menumbangkan kerajaan negeri Sabah. Kerana jangkaan mereka 5 MP dari Sabah ni akan hilang kerusi, dan untuk sekiranya mereka memegang pentadbiran Sabah, jentera pentadbiran Sabah akan membantu dalam memenangi 5 kerusi itu supaya UMNO boleh menang. Ya. So dalam pada Zahid berpaut kepada Anwar, ya, beria-ia nak jadikan Anwar Perdana Menteri, tetapi dia selalu ada perancangan untuk menguasai kerajaan. Ini terbukti benar. Dia tunggang Muhyiddin, kononnya nak tumbangkan DAP, kerana DAP ni musuh inilah, musuh Melayu lah, apalah, ya, untuk bentuk kononnya kerajaan Melayu Islam. Kemudian dia khianat Muhyiddin, dia buat gerakan untuk tukar kepada kerajaan pimpinan UMNO. Maknanya Muhyiddin ditunggang sahaja untuk menumbangkan PH, dan akhirnya selepas ditubuhkan kerajaan UMNO, dia pula pergi berbincang dengan DAP, ya,
Orang yang dia kata dulu perlu ditolak. Dan DAP pun sama, 2x5, 5x2. DAP kata tak boleh kleptokrat dan apa dah. Akhirnya berbincang juga dengan Zahid nak bentuk jajaran politik baru. So 2x5, 5x2 lah. Okay, DAP UMNO ni semua. Okay. Dan kemudian dia janji pula Ismail Sabri akan jadi calon PM jika BN menang. Tetapi kita dah lihat rentetan peristiwa sebelum dan selepas PRU 15, Zahid sebenarnya memperdaya ahli-ahli Parlimen BN, memperdaya yang di Pertuan Agong kerana ingin menjadikan Anwar Perdana Menteri. Ya? Jadi dia menunggang pula Anwar, dan sekarang sudah ada langkah di belakang Anwar tanpa pengetahuan Anwar. Ya? So saya kira Anwar sudah mula faham bahawa sekiranya beliau menjarakkan diri daripada Zahid, maka ada sumber memberitahu saya MP-MP dari ataupun Perikatan Nasional dan juga UMNO, mereka ni sebenarnya bukannya setuju sangat dengan Anwar, tidak ingin kerjasama dengan DAP, tapi demi rakyat untuk tahun 2023 mereka memang tidak ingin ganggu kerajaan, ya, selagi krisis ekonomi tidak diperbetulkan. Maka Anwar boleh tahan sedikit lama lagi sebagai Perdana Menteri, tapi syaratnya dia tak boleh bersama Zahid. Sekiranya dia kekal bersama Zahid, mungkin dia fikir, ya, Zahid, dengan adanya Zahid, saya boleh pastikan UMNO ni sokong saya. Ya. MP-MP UMNO dengan MP-MP Perikatan Nasional akan menentang Anwar dan menentang Zahid. Dan sekiranya Zahid kalah pemilihan UMNO dan Presiden baru naik, akan Anwar tidak boleh bertahan sebagai PM. Tetapi jika mereka melihat keikhlasan Anwar menjarakkan diri dari Zahid, maka mereka akan mempertimbangkan kestabilan untuk satu tempoh masa tertentu. Maknanya 2023 ni Anwar tak payah bimbang dia akan jatuh. Saya rasa Anwar sudah sedar. Okey. Dan Anwar sudah lihat langkah terkini Zahid. So itulah motif dia. Dan saya difahamkan sekarang ni ada keregangan sikit sebab Zahid sudah tahu Anwar tidak akan membantu dia. Ya. So itulah Zaid Amidi. Semua yang dia buat adalah untuk selamatkan tengkuk dia, dan ini terbukti menerusi PRU 15. Menerusi hujah-hujah dia pada Convention MIC. Menerusi tindak tanduk dia yang secara tidak langsung atau secara efektif telah sabotaj prestasi UMNO pada PRU 15. Dan banyak lagi peristiwa yang membuktikan segala yang dilakukan oleh Zahid adalah untuk selamatkan tengkuk dia. So sekarang UMNO, orang-orang Zahid ni lihat dengan nak cuba, jika berlaku 5 pilihan raya kecil kawasan Parlimen, mereka nak menang di Sabah. Jadi untuk itu perlulah kawal jentera pentadbiran Sabah, saya kira lah. Okey. Nah, andai kata menang, maka kerusi BN akan bertambah sedikit. Mungkin mereka nak guna itu untuk membuat perjanjian ataupun meletakkan syarat kepada kerajaan pimpinan Anwar. Maknanya nak jadikan BN lebih kuat lah, mungkin boleh menang 4 kerusi tambahan contohnya daripada 5. Jadi from 30 BN becomes 34 contohnya. Ya. Itulah motif langkah Sabah. Baik. Sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.